Ada depan ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton sekarang ni, mungkin di Facebook Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan kerjasama juga agensi-agensi dan syarikat yang lain. So, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, bertemu lagi kita pada pagi ini, pagi yang cukup mulia pada hari Isnin ini, alright. Monday Blues orang panggil. Okay, bersama dengan kita pada pagi ini, sebentar lagi kita akan mengetahui sedikit Expo TVET yang akan berlangsung sepanjang minggu ini. So dengan itu kepada yang berada dalam dewan maupun yang sekarang ni sedang tengok di rumah, office ke dan sebagainya, boleh buka kita punya Facebook iaitu di Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan juga kita ada cross post di Facebook agensi dan anak-anak syarikat KPLB. Alright. Dan bila dah tengok live ni dan sebagainya, jangan lupa share dan juga like. Yang paling penting share tu kepada, masuk dalam post anda punya Facebook, share kat kawan-kawan. Cakap sekarang ni kita tengah live di Universiti Kuala Lumpur tentang Expo TVET kita pada kali ini. Alright. Mungkin ada yang tertanya-tanya sekarang ni tentang apa itu E-Expo. Memandangkan kita sekarang ni tengah mengalami satu COVID-19 lah, satu pandemik ini. Kerana sekarang ni telah pun dicipta khas iaitu E-Expo. E-Expo ni macam mana? InsyaAllah sebentar lagi kita akan dapat tahu. Kita akan tanyakan pada panel kita pada pagi ini, insyaAllah. Alright, mungkin semua nak tahu apa itu TVET dan sebagainya. Alright, dengan itu saya menjemput yang berbahagia, ataupun sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, saya menjemput Dr. Khairil untuk mengetahui bacaan doa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami panjangkan setinggi kesyukuran kepadamu ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap lafaz kesyukuran kepadamu ya Allah, di atas segala nikmat, rahmat, inayah, nikmat iman, kesejahteraan, kemerdekaan, pembangunan dan keamanan ya Allah. Ya Allahu ya Ghaffar, kami memohon ampunan dari segala dosa dan kesilapan yang telah kami lakukan terhadapmu ya Allah. Ampunilah segala dosa ibu bapa kami, para pemimpin kami, saudara mara kami seluruhnya, muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah kembali kepadamu ya Allah. Ya Allahu ya Rahim, berkatilah segala usaha-usaha kami, kurniakanlah taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah. Pimpinlah kami sekalian ke jalan yang lurus, yang benar, yang membawa kepada kesejahteraan dan ketenteraman kami ya Allah. Hindarkanlah kami dari segala malapetaka dan sifat yang keji ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau ampunilah dosa-dosa kami. Kau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Kau lindungilah kami daripada segala musibah, penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa ya Allah. Ya Allah, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan beratmu ini ya Allah. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara mara kami yang dijangkiti wabak coronavirus 19 walau di mana pun mereka berada ya Allah. Kau berilah kesembuhan, sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Allah, ya Allahu ya Aziz, berikanlah keberkatan kepada majlis peresmian sesi webinar E-Expo TVET at KPLB tahun 2020 pada hari ini dan pada hari-hari yang berikutnya ya Allah. Semoga ia berjalan dengan sempurna seperti mana yang Engkau kendaki. Ya Allah, restuilah perancangan kami dan perkenankanlah juga hasrat kami untuk menjadikan Universiti Kuala Lumpur yang tercinta ini di antara universiti terbaik di dunia, kebanggaan Malaysia ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin amin ya rabbal alamin. Semoga majlis kita pada pagi ini insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Selesai kita punya bacaan doa. Selepas itu saya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Sarunizam Musa, merupakan Timbalan Presiden Akademik dan Teknologi, menjalankan tugas Presiden Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Kuala Lumpur untuk memberi ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bahagia Datuk Cik Murad Sayang, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yang bahagia Encik Ramli bin Ahmad, Setiausaha Bahagian Pelaburan dan Kawal Setia Anak Syarikat Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azanam Shah, Timbalan Presiden Jalinan Antarabangsa Industri dan Institusi Universiti Kuala Lumpur. Yang berbahagia Encik Ahmad Bahtiar bin Baharudin, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pelaburan dan Kawal Setia Anak Syarikat Kementerian Pembangunan Luar Bandar, merangkap pengarah program E-Expo TVET at KPLB 2020, pengurusan tertinggi KPLB dan juga pengurusan tertinggi UniKL. Sekalian hadirin dan hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat mengadakan program E-Expo TVET at KPLB, yang mana pada pagi ini Universiti Kuala Lumpur menjadi host untuk program webinar TVET at KPLB. Walaupun perkara ini adalah new normal, norma baru, tahun-tahun yang sebelum ni E-Expo dijalankan secara fizikal, tetapi oleh kerana pandemik COVID-19 yang melanda negara kita dan juga dunia, so inovatif program E-Expo ni terpaksa dijalankan secara maya ataupun separamaya. Jadi saya dimaklumkan bahawa program webinar pada pagi ini akan diikuti oleh seluruh institusi TVET di bawah KPLB, yang mana ada lebih kurang 279 institusi TVET, dan juga di UniKL sendiri kita ada 13 kampus yang mana kita linkkan menerusi aplikasi webinar dan juga Facebook. Jadi diharap walaupun program ini dijalankan secara maya, objektif-objektif E-Expo TVET ini dapat dicapai, yang mana yang paling utama adalah untuk memberikan maklumat tentang institusi TVET di bawah KPLB, iaitu sebanyak 279, dan juga program-program TVET yang dijalankan di bawah KPLB, yang di mana di UniKL sendiri kita menjalankan lebih kurang 140 program TVET di peringkat diploma sehingga ke peringkat PhD. Jadi saya tidak ingin bercakap panjang, so saya mengalu-alukan Timbalan Ketua Setiausaha Dasar yang bagi Datuk Cik Murad Sayang untuk melakukan sesi soal jawab bersama, yang kita jalankan secara online, yang mana para peserta boleh bertanya soalan secara real time walaupun tidak berada di lokasi ini. Jadi sekian saja ucapan saya. Saya berharap semoga para peserta dapat mengambil manfaat daripada program webinar pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Sarunizam Musa atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Alright. Sekarang ni mungkin di Facebook baru saja buka Facebook dan sebagainya, so anda berada di channel yang betul kerana kita mengadakan E-Expo
So sebentar lagi kita akan bertanyakan soalan, iaitu Q&A session. Mungkin ada soalan daripada Facebook, insyaAllah saya punya team akan come out that soalan. Tetapi di sini kita sudah pun ada soalan, mungkin akan memberi dapat info lah dekat rumah tu, mungkin apa itu TVET dan sebagainya. Alright, mungkin ada yang tertanya tempoh untuk expo ni berapa hari, iaitu 5 hingga 8 Oktober 2020, iaitu sepanjang 4 hari lah. So untuk lebih lanjut lah, okay, dengan ini saya menjemput yang berbahagia, Datuk Cik Murad Sayang. Okey, mungkin boleh menjawab ataupun memberikan info serba sedikit kepada penonton-penonton kita di online maupun di dalam Bestari Hall ni. Alright, mungkin boleh, silakan. Okey, mungkin kita dapat tahu apakah yang dimaksudkan dengan TVET ataupun KPLB? Okey. Tamunya terima kasih kepada UniKL dan Prof. Nizam tadi. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak UniKL yang sudi menjadi tuan rumah pada hari ini, kepada Prof. Tony Nizam dan juga Pengurusan Tinggi UniKL. Okey, balik pada soalan Afiq tadi, apa yang dimaksudkan dengan TVET ni tadi? TVET ni secara mudahnya kita kata ialah latihan berkaitan dengan technical dan vocational. Itu TVET. Okey, jadi pada tahun ini kita namakan E-Expo TVET. Jadi untuk makluman kepada semua yang mengikuti rancangan kita pada pagi ni, sebenarnya kita cuba nak nak menjadikan TVET ni sebagai satu acara tahunan, tetapi sebagaimana kita sedia maklum, oleh kerana kita pada hari ini mengalami apa yang kita sebut pandemik COVID ni, jadi dengan norma baru ini kita lakukan secara maya ni, secara online ni. Jadi kalau tahun sudah kita adakan acara yang pertama secara fizikalnya, kita jalankan di UniKL RCMP Ipoh Perak. Betul. Okey, jadi pada tahun ni kita buat secara maya begini. Yang konsep dia kita nak supaya macam seolah-olah fizikal, okey. Kita bangunkan portal yang mana pengunjung-pengunjung boleh melihat portal kita tu dan mengikuti semua program-program yang kita laksanakan di dalam kita punya portal ni. So kita ada orang kata pada hari inilah, kita ada webinar ni, kemudian ada sesi soal jawab, kita ada sesi orang kata demonstrasi dan semua. Tinggal lagi tidak secara fizikal. Ini norma baru yang kita laksanakan pada tahun ni. Itulah dia sebenarnya sedikit yang dimaksudkan dengan TVET tadi tuan. Okay. Alright. Mungkin orang nak tahu Kementerian Pembangunan Luar Bandar, kan saya kata tadi ada agensi-agensi kecil yang berada di bawah. Mungkin boleh terangkan sedikit agensi apakah yang berada di bawah KPLB? Okey, Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, nama Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Saya pun sebenarnya sebelum saya menyertai Kementerian Pembangunan Luar Bandar ni, saya pun kadang-kadang tidak mempunyai maklumat yang betul tentang KPLB ni. Okey, kita pun tak tahu apa agensi-agensi. Tapi secara ringkasnya nak sebutkan, kita yang pertama sekali kita ada MARA. Ini satu agensi yang paling besar dan juga dalam popular lah MARA ni. Saya ingat MARA ni semua orang kenal. Betul. Kurang-kurang pernah pergi Akid MARA atau kurang-kurang pernah naik bas MARA. Itu dah tentu kan. Jadi MARA ni sangat popular. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi yang kata TVET itu memang dari segi MARA-nya sebagainya. Kemudian kita ada KEMAS. KEMAS ini pun saya ingat satu agensi yang popular terutama di luar bandar, sangat dikenali. Apabila orang bercakap tentang tadika KEMAS misalnya, tadika KEMAS, itu orang tahu. Okey, kemudian kita ada Lembaga Kemajuan Wilayah. Kita ada Kesedar di Kelantan, kita ada Ketengah di Terengganu, kita ada Kedah di Kedah, kita ada Perda di Pulau Pinang, Kejora di Johor. Kita tak ada lagi Kesedar, Ketengah. Kita tak ada ke tepi ke bawah, tak ada lagi. Yang itu kita belum ada lagi. Itu tak ada. Itu belum ada lagi. Jadi ini antara orang kata kita namakan Lembaga Kemajuan Wilayah. Betul. Yang mereka ini terlibat di wilayah-wilayah tertentu, yang membangunkan wilayah-wilayah tertentu di orang kata di negeri-negeri tertentulah. Tapi bukan semualah ada Lembaga Kemajuan Wilayah ni. Okey. Itulah dia. Mungkin sebelum ni orang ada dengar Kesedar, Ketengah, ke tepi macam yang cakap tadi kan. Okey, mungkin hari ni dia maybe dapat tahu kiranya dia spread tu ada region dan sebagainya. Alright. Mungkin tadi ada terangkan tentang macam Prof tadi ada cerita tentang pendidikan TVET di Universiti Kuala Lumpur. Tetapi under KPLB ni, apa lagi institut yang berada di bawah KPLB yang menggunakan TVET ni? Okey, tadi Prof ada sebut dalam ucapan dia
Saya ingat kekuatan KPLB ni ialah kita mempunyai 279. Itu TVET. Okey, kita ada daripada peringkat sijil sehinggalah ke peringkat PhD di UniKL ni. Jadi pada saya satu kekuatan yang saya tak tahu ada di kementerian lain, tapi inilah kekuatan yang ada di kementerian kita ni, orang kata yang daripada peringkat sijil sampai PhD dari segi TVET ni, saya cakap dari segi TVET. Okey. Jadi kalau kita lihat dari 279 ni, kita ada yang besar tu Giat Mara. Tak salah saya kita ada 231 tak salah saya Mara. Kemudian kita ada di College Kedah. Betul. Kita ada di College Perda. Kemudian kita ada GMI, German Malaysia Institute. Jadi saya ingat maklumat-maklumat itu ramai di luar sana yang tak tahu. Jadi sebab itu pada tahun ini kita laksanakan secara portal ni. Saya harap sangat pengunjung-pengunjung di luar sana cuba klik dan pergi kepada kita punya web ni dan dapatkan maklumat-maklumat tu. Jadi saya nak katakan ialah secara umumnya ialah kita ada 279 dan mungkin ini nanti kita pun ada kita ada pertandingan kuis berkaitan dengan ni. Jadi kalau saya cerita semua orang semua dah tahu jawapan. Jadi kita nak pergi kepada kita punya portal dan dapatkan maklumat-maklumat berkaitan tu. Lebih saya kata lebih menarik lah kalau kita buat begitu. Jadi hari ni macam lecturer bagi semua kan. Letih juga kan. Jadi kita orang kata apa? Kita cuba usaha kita link tengok link-link yang kita sediakan tu dapatkan tu semua. Okey, macam yang ada share tadi tentang link portal dan sebagainya, boleh share portal, apakah portal yang dimaksudkan? Okey, kita ada portal yang ada dua portal saya ingat TVET yang penting. Yang pertama tu portal e-expo TVET @KPLB. Kita boleh pergi kepada tvet.rurallink.gov.my. Kemudian kita boleh pergi pada Facebook KPLB, pergi pada Facebook KPLB Official. Kat sana pun kita ada maklumat-maklumat itu. Okey, mungkin ini adalah soalan yang terakhir lah. Udah akhir dah? Sekejap sangat akhir. Macam cakap tadi, dia nak simpan jawapan itulah. Nanti ada question. Baru nak masuk gear kan, dah termasuk gear dah habis lah kan. Jadi kita kena simpan soalan kita ni kan. Mungkin kita kena buat setiap bulan ni macam ni. InsyaAllah boleh, tak masalah. Alright. Mungkin sebelum ni kita ada dah buat expo di tahun-tahun yang sudah. Mungkin apakah kelainan ataupun keunikan bagi tahun 2020 ni, expo ni? Okey, keunikan kita pada tahun ni macam saya sebut tadi. Yang pertama tahun lepas kita buat sebelum ni secara fizikal. Pada tahun ni secara e ni maksudnya kita pergi pada secara maya, kepada online dan sebagainya. Jadi harapan kita pada tahun ini kita nak seramai mungkin orang melayari portal kita dan target kita pada hari ini kita nak 50,000 yang melayari portal kita ni berkaitan dengan e-TVET ni. Jadi kat situ ada maklumat-maklumat supaya mereka nak tahu pada khususnya pada pelajar-pelajar SPM lepasan SPM yang mana mereka nak pergi selepas ini. Kadang-kadang mereka ingat saya tak tahu sebelum ni pandangan kalau kata TVET ni ialah orang kata pendidikan yang mungkin orang lebih pada akademik. Tetapi hari ini kita lihat sebenarnya melalui kemahiran teknikal dan vocational ni ramai saya dah berjumpa dengan belia-belia anak-anak muda yang berjaya apabila mereka mempunyai skill dan kemahiran-kemahiran yang mereka ada melalui TVET ni. Hands on tadi tu. Ya, hands on ini. Pendawai elektrik, repair aircon, fashion dan sebagainya. Itulah dia. Sebab apa yang dianjurkan ataupun diberikan daripada TVET ni kiranya macam tadi hands on. Sekarang ni kita dah memerlukan orang yang boleh multitasking, yang boleh buat kerja A, kerja B, kerja C dan sebagainya. Alright. So terima kasih banyak atas perkongsian sebentar tadi kerana macam yang tadi kata kita nak simpan dulu jawapan-jawapan ni sebab nanti ada quiz. Tak boleh lah lecturer bagi semua jawapan kan. Alright, kena study sikit lah, kena buka portal macam yang tadi kata portal tu buka dan study sikit Alright. So sebentar lagi kita akan ada webinar yang di mana insyaAllah pada jam 11 pagi kita akan mulakan webinar kita. InsyaAllah di Facebook yang sama. So anda kena stay tune. Sebentar lagi kita akan berjumpa lagi. So sekejap lagi kita akan jumpa. Siap sediakan anda mungkin dekat rumah sekarang ni, siapkan teh ke, biskut hapsing ke sebagainya sambil-sambil kita layan e-expo. Dan yang paling penting sekarang ni pada tahun 2020 kita menggunakan secara alam maya, yang di mana yang dekat sini terjadinya event, tetapi di dalam internet pun ataupun di dalam Facebook ataupun di dalam portal dan sebagainya program tu masih lagi berjalan. Kiranya anda tak perlu bersiap macam nak pergi office ke, macam nak pergi mana-mana mall ke, tak payah. Duduk di rumah, oh macam ni rupanya TVET, macam ni expo dan sebagainya. Itulah kelebihan pada expo pada tahun 2020. InsyaAllah kita jumpa sebentar lagi di expo TVET. Assalamualaikum.
kasih banyak. Kita datang ini lagi lama.